Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalung apresiasi buat peneraju acara yang dihormati. Salam kasih junjungan budi buat kombinasi kehakiman bervisi, bahadur-bahaduri serta seluruh para belia celik literasi ekonomi saudara. Sejarah menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya makhluk ciptaan Tuhan yang tidak terlihat di panca indera mampu membunuh jutaan manusia tanpa mengira pangkat dan darjat. Hadirnya COVID-19 telah membawa 3,8 juta umat manusia kepada Sang Pencipta. Aduh, sakitnya di sini. Namun, adakah kita mahu terus bermuram durja atau meneruskan hari di alam yang fana? Maka, atas matlamat yang sama, ayuh bersama-sama saya, kita menyelami dan memahami mauduk bicara hikmah digitalisasi ekonomi, pemacu usahawan kompetitif. Saudara, menurut sebuah makalah The Understanding Digital Economy Challenges of New Business Model telah mentamsilkan bahawa ekonomi digital merangkumi segala aktiviti ekonomi dan sosial yang melibatkan pengeluaran dan penggunaan teknologi moden. Malah, menurut Dasar Keuangan Nasional 2030 pula telah menggariskan bahawa usahawan kompetitif ialah usahawan yang mampu memaksimumkan kadar keuntungan dan meminimumkan kerja serta perniagaan tuntasnya. Kepesatan digitalisasi ini memacu kepada usahawan yang berdaya saing sekaligus meningkatkan ekonomi negara. Dengan itu, mari kita berpaling kepada hikmah pertama kolaboratif bersama, peluang bermakna. Demi menjunjung kedaulatan digital, menyuntik semangat moral berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan demi memulihkan ekonomi yang kian lumpuh. Usahawan mikro, kecil maupun sederhana, tidak perlu bersusah hati. Tahukah anda menerusi rangka tindakan Ekonomi Digital Malaysia, program pemacu PKS telah dilaksanakan. Program ini dilaksanakan demi memulihkan usahawan PKS, terutamanya mengadaptasi pelan pembangunan digital ini. Malah, program ini juga merupakan usaha sama daripada Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia dengan Center of Entrepreneur Development and Research demi membantu usahawan PKS mengadaptasi pelan pembangunan digital ini. Platform digital seperti Score Access telah membolehkan usahawan untuk memohon bantuan pembiayaan secara atas talian daripada pelbagai agensi secara serentak melalui satu aplikasi tunggal. Hadirin pemegang amanat bangsa, hikmah kedua, digitalisasi dipertingkat, permintaan meningkat. Hadirin, izinkan saya membawa anda semua kita terbang ke negara China. Di China, infrastruktur kereta api berkelajuan tinggi digabungkan dengan infrastruktur e-commerce oleh penggiat industri seperti Alibaba. Kesannya, tempahan barangan oleh pengguna mampu tiba dengan lebih cepat, mudah dan murah. Maka persoalannya, bagaimanakah perdagangan atas talian ini berlaku? Jika dahulu, segala urusan jual beli terikat, makanan minuman disukat, segala bantuan dibejat. Namun kini, walau bertimbun emas permata dan wang fizikal, nilainya hanya pada makrif. Namun kini, walau di mana kita berada, bahkan di hujung pelosok dunia, kita masih mampu tersenyum berbelanja hemah dengan transaksi tanpa tunai. Menjadi pemuda, Cik Kiah membeli budu dengan Maybank Tuyu. Pak Abu pula memesan serbuk kopi dengan transaksi RHB. Di Malaysia, kita juga turut memiliki aplikasi pesanan minuman dan makanan atas talian seperti GrabFood dan Foodpanda yang mampu menghantar tempahan anda sehingga di hadapan pintu rumah. Lihatlah Grab Malaysia sekarang sudah pun melakukan penyesuaian melalui platform yang tersedia. Untuk apa? Untuk memberi peluang perniagaan kepada para usahawan dapat memasuki pemasaran e-dagang, seterusnya meningkatkan permintaan mereka. Di saat inilah
Kita mampu melihat usahawan dapat menikmati keuntungan yang tinggi dengan berbekalkan modal yang rendah, seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka. Saudara, hikmah ketiga, idea bernas, rangkaian diperluas. Malaysia Technology Corporation telah menubuhkan Center of Pillars yang menawarkan penyelesaian kepada usahawan untuk mendapatkan perkhidmatan dan pembangunan teknologi moden demi meningkatkan kemajuan teknologi moden dalam kalangan para usahawan masa kini. Oleh itu, dalam usaha meningkatkan ekonomi usahawan kecil, digitalisasi ekonomi harus menjadi intipati utama. Usahawan muda harus sentiasa berubah minda, mengadaptasi dengan teknologi semasa. Hanya daripada dengan menjual kraft tangan dan tenunan di tepi jalan, kini sudah mampu menggunakan aplikasi pesanan atas talian. Mana tidaknya, hanya daripada nasi lemak antara bangsa Kampung Baru hinggalah ke kari Pak Mak Leha Pasar Pudu, semuanya laris terjual kerana evolusi dalam era ekonomi digital. Maka rangkumannya hadirin, sesudah ada tapak tegakkan tiang serinya, hamparkan langit sebagai atapnya. Hanya usaha dan kemalasan yang membezakan kita. Ibarat kata Hamka, sekiranya kita belum bersedia untuk berjaya, sediakah kita untuk menderita? Sekiranya kita belum bersedia untuk mengorak langkah maju ke hadapan, sediakah kita untuk mundur dan lesu? Hakikatnya, kita tidak pernah merancang sebuah kegagalan. Namun, kita sering gagal untuk merancang sebuah kejayaan. Maka dengan itu, saya akhiri maudhu bicara dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.